Ibnu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan para tetamu jamaah solat jemaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, buat kesekian kalinya kita diberi kesempatan dan peluang untuk melangkah kaki menapak masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kerja kita ataupun qasad dan tujuan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika menyampaikan khutbah, baginda bersabda dengan satu sabdaan yang mencirikan ataupun menjelaskan tentang ciri-ciri golongan ahli syurga. Syurga Allah Subhanahu wa taala ni bagi orang muslim, orang mukmin semua berazam dan bercita-cita nak memasuki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ahlul jannati salasatun. Antara ciri-ciri ahli syurga tu ada 3 jenis. Dia tak terhasar ataupun tersimpan atas 3 ni saja. Banyak lagi. Semua dalam hadis ni Nabi sebut 3. Yang pertamanya zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun. Mutasaddiqun muwaffaqun. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin afifun muta'affifun zu'iyal. Hadis sahih nombor 2865. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlul jannati salasah. Sesungguhnya ahli syurga tu ada 3 jenis. Cuba kita tengok kokot kita ni termasuk dalam 3 ni. Kalau termasuk, alhamdulillah, kita kekal dan istiqamah keadaan dan keberadaan kita. Kalau belum masuk lagi, kita cuba supaya kita dapat menggolongkan diri kita dalam golongan tersebut. Yang pertamanya zu sultanin, pemimpin yang adil. Zu sultanin muqsitun, pemimpin yang adil. Muqsit. Mutasaddiqun, lagi pemurah. Maknanya menyediakan kepada rakyat suatu kemudahan, menyediakan kepada rakyat jelata, kepada rakyat di kawasannya suatu peluang untuk cari makan mudah, untuk beribadah mudah, untuk kita menjalani kehidupan seharian mudah. Itu dipanggil mutasaddiqun, pemurah. Wa muwaffaqun, dan pemimpin tu pula diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pemimpin di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam buh 3 pemimpin ini ciri ahli syurga. Pertamanya muqsit, yakni bersifat adil.
keduanya mutasaddiq, mudah memberi, dan yang ketiganya muwafaq, yakni mendapat bimbingan dan hidayah, maknanya menerima pendapat, bersikap terbuka dalam menangani perbezaan pendapat dan sebagainya. Yang keduanya ciri ahli syurga, warajulun rahimun, seorang yang penyayang. Penyayang ni satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana antara sifat Allah ni lah yang boleh kita ikut dan kita tiru. Ada sifat Allah yang haram kita ikut. Kalau kita ikut, kita tiru, kita cuba nak meneladani sifat tersebut, maka kita akan dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat yang Allah bersifat dengannya yang kita kena tiru ialah sifat penyayang. Ar-Rahimun, orang-orang yang penyayang itu disayangi oleh makhluk Allah di atas muka bumi dan juga di langit. Adapun sifat Allah seperti Al-Mutakabbir, yang membesarkan diri, adapun Al-Qahhar yang bersifat kasar, yang garang, dan sebagainya, hal ini kita tak boleh ikut. Ar-Rahman, Ar-Rahim ikut. Adapun Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Jabbar, ini bukan pakaian kita. Hak ni adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka warajulun rahimun, lelaki yang penyayang, merupakan ciri-ciri ahli syurga. Kemudian disebut lagi bagaimana penyayangnya lelaki ini, raqiqul qalbi, hati yang terbelah. Hati yang terbelah ni hati yang lembut, likulli dzi qurba, bagi ahli keluarganya. Kadang-kadang seseorang itu dia boleh bertoleransi, bertolak ansur dengan orang lain. Dengan orang luar dia dikenali sebagai seorang yang sangat baik, tapi dalam keluarganya dia keras. Dalam ahli keluarganya dia bersikap kasar. Maka raqiqul qalbi, yakni hati yang lembut buat ahli keluarganya, merupakan antara ciri-ciri ahli syurga. Wa muslimun afifun, yang ketiga, ciri-ciri ahli syurga yang ketiga, wa muslimun afifun, lelaki yang menjaga kehormatan, yang menjaga kehormatan diri, yang menjaga maruah diri. Pada hari ini bukan saja perempuan yang digoda, malah kadang-kadang lelaki juga digoda. Malah godaan terhadap orang lelaki ini kadang-kadang sangat memeritkan. Maka orang yang dapat menjaga kehormatan dirinya merupakan antara ciri-ciri ahli syurga. Sebagaimana disebut dalam satu hadis yang lain, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang Allah Ta'ala naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah semata-mata. Antaranya ialah rajulun talabathum ra'atun zatu mansibin wa jamal, lelaki yang digoda, yang dipanggil, yang diseru oleh perempuan yang mempunyai kecantikan dan kedudukan untuk melakukan kejahatan. Tetapi lelaki ini membalas dengan katanya, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka lelaki ini antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Dan lelaki ini juga, kata Nabi, adalah ahlul jannah. Lelaki ini adalah ahli syurga. Lelaki yang menjaga kehormatan dirinya, muta'affifun zu'iyah, di samping dia menyara keluarganya. Di antara kehebatan ataupun
harga diri seorang lelaki ialah dia menyara keluarganya. Dia tidak meminta-minta dalam bentuk yang menghinakan dirinya bagi dia menyara keperluan keluarganya, ataupun dia tidak mengambil kesempatan di atas kemampuan kewangan isterinya untuk dia gunakan sebagai saraan keluarganya, melainkan isterinya redha. Karena itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di antara ciri-ciri lelaki yang hebat ialah lelaki yang menyara kehidupan keluarganya dan dia pergi ke pasar membawa balik makanan untuk disuapkan ke mulut ahli keluarganya. Ini kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ciri yang pertama. Karena menariknya di sini hadis memberikan ciri-ciri yang menjadi gambaran utama tentang pemimpin yang dijelaskan dalam hadis ini, antaranya muqsid, yakni bersifat dengan adil. Adil ini merupakan suatu kalimah ataupun suatu lafaz yang sering disebut dan diulang dalam hadis. Dan adil ni dia sering dikaitkan ataupun sering digandingkan dengan kepimpinan. Dan hadis Nabi SAW banyak menggambarkan tentang keutamaan dan kelebihan pemimpin yang bersifat dengan adil. Sebagaimana hadis yang saya sebut tadi juga, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yang tidak ada naungan melainkan naungannya semata-mata. Antaranya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sifat kedua yang Nabi SAW sebut pada pemimpin ini ialah kemurahan untuk memberi. Ini merupakan sifat tambahan yang mungkin tidak semua dimiliki oleh pemimpin. Rasulullah SAW menasihati agar pemimpin tidak lokek untuk memberi sekalipun menggunakan hartanya sendiri. Bagaimana peristiwa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, turun padang untuk memerhati sendiri keperluan rakyatnya. Lebih-lebih lagi pada zaman pemerintahannya pernah berlaku kejadian ataupun pernah berlaku kemelesetan ekonomi. Apabila didapati rakyatnya dalam keadaan susah, dia sendiri berusaha membantu dengan memberikan pemberian kepada mereka. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa seorang wanita pernah datang mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa dia tidak mempunyai pakaian yang cukup untuk dia menutup aurat. Susah sungguh. Isteri kita, orang perempuan kita, pakaian 3 mari. Itu pun dia buat pening kepala lagi, tak ada pakaian nak pergi berjabat. Asalnya banyak. Bukan tak ada pakaian, dia jadi taradud berbolak balik. Maka perempuan ni datang mengadu kepada Umar Al-Khattab bahawa dia tidak memiliki pakaian yang cukup untuk dia menutup aurat. Faqama Umar, maka Umar pun bangkit. Fadakhala khazanatahu, lalu dia masuk ke tempat khazanah, yakni simpanan ataupun stor. Fa akhraja dir'an,
lalu dia mengeluarkan pakaian wanita. Dir'an ni kadang-kadang boleh dimaksudkan dengan baju besi, tapi dalam hadis ni dia maksud dia khaitun abyad, maknanya pakaian putih yang biasa dipakai oleh perempuan, baju wanita yang dipakai oleh perempuan. Maka Umar Al-Khattab mengeluarkan pemberian daripada simpanannya sendiri pada masa itu. Khazanatahu di sini ni maknanya dia masuk ke tempat simpanannya, tempat simpanan Umar sendiri, bukan Baitul Mal lagi. Bila simpanannya dah tak ada, baru dia pergi ke Baitul Mal. Jadi Umar mengeluarkan pemberian daripada simpanannya sendiri bagi membantu kesusahan rakyatnya. Dalam sebuah cerita yang lain, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dia menceritakan tentang Sayyidina Umar, pemimpin yang selalu turun padang buat lawatan sebagainya. Dia nampak seorang laki-laki sedang memetik pokok, sedang petik daun-daun di pokok. Kejadian tu berlaku di Madinah, kejadian tu berlaku di Mekah. Seorang lelaki sedang memetik daun-daun di atas pokok untuk diberikan kepada binatang belaan dia sebagai makanan. Lalu Umar panggil lelaki ni dan bertanya mengapa dia melakukan sedemikian. Kerana di Mekah, tanah haram, seseorang tak boleh memetik tanam-tanaman ataupun daun kayu sesuka hati. Lalu lelaki ni kata, kalau dia tak petik daun tu, dia tak ada apa. Dia tak ada apa-apa untuk diberi makan kepada unta dia tu. Kerana kemiskinan dia. Dia nak beli dedak tak ada, dia nak beli makanan unta tak ada. Jadi dia terpaksa petik pokok-pokok di dalam tanah haram, kerana dia tak ada sesuatu untuk diberi kepada unta dia sebagai makanan. Maka Umar radhiyallahu anhu sangat tersentuh mendengar penjelasan tersebut. Maka dia pun wa amara lahu bi ba'irin. Lalu dia memerintah agar dikeluarkan unta dari Baitul Mal dan sejumlah tepung yang dikisar lalu diberi kepada lelaki tersebut. Ini dia ambil daripada Baitul Mal. Kerana apa? Kerana duit dia pun tak ada. Habis nak makan dia. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala sifat terakhir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat terakhir yang disebut kepada pemimpin, iaitulah muwaffaq, pemimpin yang diberi petunjuk atau bimbingan. Karena itulah kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalaulah aku ada satu doa dan doaku ini diyakini makbul dan mustajab, maka aku akan mengkhususkan doa ini kepada pemimpin. Lalu ditanya, mengapakah sedemikian? Karena jikalau kebaikan itu kena kepada pemimpin, maka kebaikan yang terhasil daripada dia sangat besar, sangat luas, kesannya begitu besar. Jikalau pemimpin itu pemimpin yang diberi petunjuk dan bimbingan. Kata seorang pensyarah hadis, iaitu Syekh Mullah Ali Qari, dalam kitab Mirqatul Mafatih, dalam mensyarahkan hadis ni, dia kata
Pemimpin yang diberi petunjuk atau bimbingan ni maksud dia pemimpin yang jiwanya dihidupkan untuk melakukan kebaikan. Bila mana dia mendapati suatu perkara tu baik, maka dia menurut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Pada hari ini kebanyakan kita tahu benda tu benda baik, tetapi kita tidak direzekikan oleh Allah untuk mengikutnya. Mungkin kerana ada sebab-sebab tertentu, halangan-halangan tertentu, aral yang melintang ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Tahu benda tu baik, tetapi tak dapat kekuatan untuk mengikutnya. Wa arinal batila batila, dan diperlihatkan yang batil itu batil, lalu direzekikan untuk menjauhi. Hari ini ramai yang tahu benda batil itu batil, tapi tak ada kekuatan untuk nak meninggal ataupun menjauhi kebatilan itu. Maka pemimpin yang diberi petunjuk dan bimbingan ini, kata Syekh Mullah Ali Qori, ialah pemimpin yang jiwanya dihidupkan untuk melakukan kebajikan. Huyyi'a lahu asbabul khair. Sebab-sebab kebajikan itu terbit daripada dirinya. Wa futiha lahu abwabul bir, dan dibuka hatinya untuk pintu-pintu melakukan kebajikan. Inilah sifat, tiga sifat utama yang ada pada pemimpin yang menjadi ahli syurga, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu peristiwa, hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini dia mengadu masalah dan dia meminta pandangan hukum, tetapi dia terlalu hendak cepat sehingga dia bersikap kasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat lelaki yang kasar ini menyebabkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang berada di sekeliling Rasulullah marah. Menyebabkan para sahabat ni bangkit ingin bertindak, kerana merasakan lelaki ini datang nak minta hukum, tiba-tiba dia bersikap kasar kepada Rasulullah. Jadi para sahabat bangkit nak bertindak, tapi ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Lalu Nabi kata, da'uh, biarlah dia. Biarlah dia. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biar bagi dia cakap bagi habis apa yang dia nak. Sebab dia ni sungguh-sungguh sangat. Sesungguhnya bagi orang yang menuntut kebenaran itu, mesti diberi ruang baginya untuk dia bercakap. Kemudiannya, rupanya lelaki ini dia main cerita kata unta dia mati. Lepas tu unta dia mati bukan kerana kelalaian dia. Jadi dia nak minta lah supaya pemerintah yang bertanggungjawab di atas kematian unta dia ni. Dan pada masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat sebagai pemerintah. Jadi maknanya dia datang minta ganti rugi kematian unta dia ni kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, unta tu umur berapa? Maka dia pun habaklah, unta ni umur sekian-sekian. Maka Nabi kata, tuh satu keputusan yang Nabi buat, sahabat-sahabat sangat terkejut. Nabi kata bagi ke dia. Dia main minta unta di atas kelalaian kerajaan menyediakan prasarana sebagainya. Bagi kepada dia. Bagi kepada dia. Utuhu sinnan misla sinni. Bagi unta kepada dia sama dengan umur unta yang mati. Lalu para sahabat pun pergi cari unta nak bagi kepada lelaki tersebut.
Yang mana unta tu lebih kurang umur sama dengan umur unta lelaki yang mati, unta yang mati tadi. Mereka cari-cari tak jumpa. Dia tak jumpa unta jumpa tapi umur dia tu tak sama. Maka Nabi SAW tanya, kalau kamu tidak mendapati unta yang sama seperti yang diminta, maka carilah unta yang lebih baik daripada itu. Yang lebih baik pun tak apa, korang jangan. Lalu dibawalah seekor unta yang lebih baik daripada unta si fulan tadi yang telah kematian. Untanya tu dibawa unta yang lebih baik. Maka Nabi kata, fa inna min khairikum ahsanakum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dalam menentukan keputusan. Ni Nabi nak cerita kata pemimpin yang disebut sebagai 3 ciri-ciri tadi ni, bagaimana bersikap tenang dalam menghadapi tuntutan daripada rakyatnya. Datang lelaki tuntut hutang, tuntut tagihan dengan cara yang kasar, tapi Nabi bersifat dengan sifat yang baik, malah mencegah para sahabat ridwanullah alaihim daripada melakukan sesuatu. Bahkan baginda berusaha menenangkan para sahabat dan cuba melayani tuntutan yang diluahkan oleh lelaki tersebut. Maka inilah sebahagian akhlak yang mesti dicontohi ataupun dipelajari oleh setiap pemimpin di kalangan kita. Saya rasa cukuplah sekadar itu sedikit perkongsian tentang hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim rahimahumullah. Mudah-mudahan ada sedikit perkongsian yang dapat kita sama-sama hadam, dan mudah-mudahan kita dikurniakan pemimpin yang terbaik insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.